Hello guys, selamat datang ke channel Izami Gadget. So, pada awal tahun ni tadi, kita ada membuat satu video tentang Realme GT, di mana pada ketika itu Realme GT tu ada isu dengan AnTuTu benchmarking, di mana AnTuTu kata dia tipu benchmarking, so diorang keluarkan daripada list AnTuTu, tetapi aku rasa masalah tu dah selesai kan. Dan daripada ketika itu sampai dah sekarang, Realme GT belum lagi masuk kat pasaran Malaysia secara rasmi tau, oleh Realme Malaysia. Aku tak sure kenapa. Yang korang boleh beli hanyalah global set daripada Realme China sana, dekat Shopee Store diorang. Dan bagi aku, Realme GT adalah the good and cheapest Snapdragon 888 punya phone in the market right now tau. Tu aku tak sure kenapa dia tak bawa masuk kan. Tapi tup-tup Realme ada melancarkan lagi dua varian baru Realme GT, iaitu salah satu ada dekat atas meja aku ni, iaitu Realme GT Master Edition, di mana dekat Fastech Lim korang boleh dapatkan sekitar RM1,500 ke RM1,600. So kalau korang nak tahu apa lagi yang menarik tentang Realme GT Master Edition ni, tanpa lagi masa lagi, let's check it out. So, dari segi spesifikasi, aku boleh katakan dia nampak serupa dengan Realme GT yang lepas tu. Tetapi dia juga nampak tak serupa, di mana dari segi design dia ada perubahan kosmetik, tapi dari segi dia punya layout lebih kurang sama. Cumanya untuk Realme GT yang biasa tu, dia menggunakan Snapdragon 888 kan. Yang ini adalah Snapdragon 778. So, dia pada level-level mid-range premium macam itulah. Sebab apa? Snapdragon 778 tu aku rasa dia nak replace Snapdragon 765. So, still a capable punya chipset. Bagi siapa-siapa yang tak nak Dimensity 1200 tapi nak go for Snapdragon juga, this is the best option dalam market sekarang lah. Dan again, korang boleh dapatkan dekat Fastech ketika ini. Jadi tak nak cerita banyak lah, jom kita unbox, kita tengok apa yang korang akan dapat dalam kotak Realme GT Master Edition ni. Let's go. So macam korang nampak, ini adalah kotak dia. Berbeza lagi dengan kotak Realme yang lepas, di mana Realme yang biasa adalah warna kuning, Realme GT adalah hitam putih macam tu. Realme Master Edition ni, dia adalah berwarna kelabu. Dan dia ada texture tau sebenarnya. Aku tak sure kamera boleh capture tak. Dia ada texture macam batu-bata tau. Nice gila lah. Memang nice gila. So dekat sini ada Realme GT. Aku rasa ni Master Edition aku, Chinese wording. Ada sign dia punya designer Realme. Nice looking kat sini. Alright. So ini adalah variannya 8128. Alright. The lowest punya varian lah. Alright. Jadi jom kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. So dekat dalam ada satu kotak ni. So dekat dalam ni korang akan dapat dia punya documentation. Kita keluarkan. Alright, so far ini adalah documentation dia. Okay. Ada phone dekat bawah. Kita letak tepi dahulu. Kita angkat kotak ni. Dekat bawah first thing first korang akan notice bahawa dia mempunyai casing yang cantik lah. Aku boleh katakan lah Master Edition ni dia macam special collaboration dengan designer dia lah. So memang nampak lain daripada lain. So dekat belakang ni ada dia punya designer dia ni. Alright. Soft silicon. Aku boleh katakan macam silicon, lembut gila. Nice enhance punya casing. Cumanya dia bukan transparent. So korang akan dapat dia punya charger dia Type A kepada Type C. Alright. Lepas tu bawah ni korang akan dapat dia punya SIM ejector tools. Dia punya super DAC lah. Alright. Super DAC biasalah Realme 65W, tapi kaki China import set macam tu. Alright. Jadi aku nak kemas, aku nak set up phone ni. Nanti kita go through in depth lagi tentang Realme GT Master Edition ni. Korang relax kejap. Okay guys, so phone pun dah boot up. Jadi first thing first, korang akan notice bahawa dekat sini terdapatnya AOD, Always On Display. Of course dia menggunakan AMOLED panel. Kita akan cerita kejap lagi. Dia ada in-display fingerprint. Kita test 1, 2, 3. Laju face unlock dia 1, 2, 3 pun laju lah. Alright, so far tak ada masalah. So bila mana korang unlock je Realme GT Master Edition ni, korang akan nampak bahawa ini adalah dia punya OS dia, Realme UI 2.0 berasaskan Android 11. Obviously ini adalah China ROM. Tapi so far China ROM ni tak ada masalah lah. Play Store semua aku boleh install. Apps especially banking apps pun boleh guna tanpa ada masalah. Dan so far dari segi Realme UI ni typical lah. Realme UI Malaysia ROM ke Global ROM ke China ROM ke sama je, dia punya layout dia lebih kurang macam ni lah. Alright. Dan macam korang nampak dekat sini dia ada macam special punya wallpaper should be. Nak matching up dengan dia punya design lah, warna kekelabu-kelabuan macam tu. So guys, ini adalah paparan hadapan untuk Realme GT Master Edition, di mana dia menggunakan paparan bersaiz 6.43 inci, AMOLED panel Full HD Display dengan kadar segar semula 100Hz dan kadar maximum brightness dia adalah 1000 nits. Manakala dari segi dia punya design paparan dia, ke atas terdapatnya dia punya top earpiece, punch hole camera 32MP dan juga dia punya bezel bawah yang boleh katakan agak nipis tapi yet still noticeable. Dan ini adalah masih lagi sebuah flat punya display lah. Overall dari segi dia punya display, aku boleh katakan of course memang sangat-sangat fluid dan pantas. Dari segi color AMOLED panel dia memang as expected lah. Color dia nampak vibrant, saturated, cantik. Kalau korang nak tengok video Netflix ke YouTube ke media sosial, semuanya nampak cantik and just nice on your eyes lah. Overall display wise tak ada komplain, memang nampak cantik dan modern. Dari segi design lain, dekat atas ni korang akan dapat ada satu mikrofon saja. Dekat bahagian atas ni boleh dikatakan clean and clear sikit.
Dekat bahagian bawah korang akan dapat lubang kegemaran ramai, lubang ketagihan ramai, bicu audio 3.5mm headphone jack, ada another microphone, port pengecasan jenis Type-C yang support untuk 65W super dart charger dan juga speaker grey dekat bawah ni. Dan duka cita untuk aku nyatakan bahawa telefon ini hanya support untuk bottom firing speaker sahaja, tak ada stereo speaker. Dan sisi sebelah sini korang akan dapat volume rocker up and down dan juga SIM card tray. Di mana SIM card tray dia, kita buka kejap. SIM card tray dia support untuk 2 SIM card saja guys. Tak boleh hybrid, tak boleh expansion. So bila korang beli phone ini, dia hanya tertakluk pada spek yang korang belilah. So bila nak beli tu fikir panjang-panjang lah. Nak ambil yang higher sikit ke ataupun cukup memadai pada 128GB. Now beralih pada bahagian belakang, di mana macam korang nampak, ini adalah yang membezakan antara Realme GT Master Edition dengan mana-mana peranti lain lah. Di mana first thing first, I'm not sure apakah material dekat belakang ni. Kelihatan dan kerasaan dia seperti vegan leather yang ada pada Realme GT kuning yang lepas. So far dekat tangan memang nice lah. Dekat sini dia ada design-design, kalau korang Google, dia punya design ni inspirasi daripada luggage bag tu. Kan luggage bag tu ada garis-garis lah, macam ni lah design dia. Dan kalau based on googling aku, ini adalah designer ataupun design by Naoto Fukasawa. Macam tu designer dia lah. So ini adalah designer edition punya phone macam tu. Di mana dekat atas ni korang akan nampak, dia nice lah bagi aku. Dia ada macam crystal punya effect untuk kamera bump ni, di mana ada setup triple kamera, di mana kamera utama adalah 64MP, kamera kedua ultrawide adalah 8MP, manakala kamera ketiga adalah 2MP makro. Di mana dari segi dia punya kamera performa kita akan cerita kejap lagi. Dan this phone aku rasa better korang jangan pasang dengan casing lah, sebab kalau nak korang pakai casing dia lebih kurang design dia. Tapi bila korang pasang casing ni, dia nampak macam phone biasa lah. Aku cuba pasang sekejap Walaupun casing ini masih lagi nice, tapi bila pakai casing hilang lah dia punya nice dia tu lah kan. Tapi untuk protection okey lah. Sebab luckily design dia masih sama dan ada juga sign Naoto tu dekat sini. Tapi aku rasa kalau aku beli, aku akan pakai bogey macam ni, memang nice in hand. Now bercerita pasal kamera pula. Of course Realme GT tu hari kamera dia memang aku boleh katakan memang just nice. Neo pun okey juga. So how well Realme GT Master Edition ni punya kamera? Jom aku bagi aku punya komen dan aku punya ulasan dekat video ini. Okay, so ini adalah kamera hadapan untuk Realme GT Master Edition. Dan ini adalah rakaman maksimum ni, iaitu 1080p 30fps sahaja. So bagaimanakah dari segi dia punya hasil kualiti dia? Adakah overexpose langit dekat belakang? Sekarang sekitar pukul 6.45 petang, so should be tak overexpose lah. Sebab kat belakang should be agak senja, tetapi kat sini dekat skrin nampak agak overexpose. So bagaimana dari segi dia punya audio kualiti? So far tangan tak menutupi bahagian-bahagian mikrofon, memang bebas menutup. So adakah suara jelas kedengaran? Korang boleh komen dekat bawah. Now jom kita ke video belakang. Alright, so untuk video belakang dia mampu berekod sampai 4K 30fps. Ini adalah 4K 30fps pada Realme GT Master Edition ni. Di mana bagaimanakah dari segi dia punya shifting? Alright. Okay, so far nampak memang sangat-sangat responsif. Dia laju juga dia punya pertukaran exposure dia tu. Nice. Alright, jadi ya macam biasa 4K kita akan lari-lari sikit. 1, 2, 3. Alright, so itu adalah larian petang di kala senja menggunakan Realme GT Master Edition dengan mode 4K 30fps. So adakah shaky yang acceptable ataupun tidak, korang boleh komen dekat bawah. So kamera kita dah cerita, now jom kita test dia punya audio pula. Okay, how well mono speaker perform pada Realme GT Master Edition ni. Alright, ini adalah maksimum
Apa aku boleh katakan dari segi dia punya speaker dia, of course kita akan sentiasa nakkan stereo speaker lah, walaupun stereo speaker tu bunyi tak sedap ke tak kuat sangat, tapi stereo speaker always a welcome punya features. Now bercerita pasal performance. How well Snapdragon 778, sebuah chipset baru 6nm perform pada Realme GT Master Edition ni. Pada penggunaan aku boleh katakan so far so good, tak ada masalah apa-apa. Untuk daily multitasking, daily job, nak buat online benda-benda, nak tengok YouTube ke, memang tak ada masalah. Ditambah dengan 120Hz punya display, memang rasa semua benda memang laju gila. Dari segi AnTuTu benchmarking pula, bagi siapa yang concern, markah dia sekitar 534,000. Still a good scoring, tapi bukan pada level flagship lah. Sebab apa, ini aku boleh katakan premium punya mid-range. Tapi so far untuk markah tersebut dan untuk performance wise, should be no problem lah. Manakala dari segi gaming, bagi siapa yang main Mobile Legends, korang boleh dapat setting sampai high graphics setakat ini. Dia tak optimize lagi. Pada HD, HDR boleh on lah. Manakala pada korang punya PUBG Mobile, korang boleh main pada Smooth Extreme dan juga HDR Ultra. So far okey lah kan. Manakala dari segi permainan Genshin Impact, so far pada penggunaan aku playable, tapi bukanlah paling smooth, tapi tidaklah lag yang nyata, tapi tidaklah se-smooth Snapdragon 888 ke. Boleh notice ada frame drop tu, tapi so far playable kalau korang nak main dekat chipset ini. So far tak ada masalah. Dari segi bateri should be tak ada masalah lah. 5000 mAh should be boleh lasting long all the day. So guys, apa aku boleh rumuskan adalah, apa yang cuba diketengahkan oleh Realme GT Master Edition ni adalah sangat-sangat menarik, di mana especially dari segi dia punya design dia, collaboration dengan designer ni memang aku sangat-sangat suka. Memang cantik lah. Aku harap Realme bawakan banyak lagi collaboration macam ni. Memang nampak nice gila. Dekat tangan memang nice, rupa dia memang nice, kamera pun cantik, display pun nampak cantik dan juga smooth. Cuma ni satu benda je lah, speaker tu aku boleh katakan mono speaker turn off bagi aku sikit lah. Kalau anda kata dia boleh bagi stereo speaker, kelas lah. Dan aku boleh nampak bahawa dia cuba nak cater pasaran-pasaran telefon yang berharga 1,500 yang menggunakan Dimensity 1200. Contohnya macam Redmi K40 Gaming Edition kan. Di mana dekat dalam pasaran ni ada dua jenis pengguna telefon tau sekarang. Satu adalah orang yang macam mana pun nak Snapdragon. Satu lagi adalah orang yang tak kisah. As long as value for the money, diorang sebat je lah kan. Jadi bagi siapa yang memang nak macam mana pun Snapdragon, this is the option yang korang boleh dapatkan pada harga 1,500 pada ketika inilah. Jadi bagi aku performance wise pun okey jugalah kan. So guys, anda kata korang nak dapatkan seketul korang boleh pergi dekat Facebook Fastech Lim. Harga sekitar 1,500 ke 1,600 ringgit. Dan kalau anda kata korang suka phone-phone yang rare macam ni, korang boleh klik support aku dengan tekan butang subscribe kat bawah dan loceng kat sebelah dia. Dan sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao.